Hari ini kita akan menyelami kisah-kisah yang pernah menggegarkan Malaysia suatu ketika dulu. Seperti membuka helaian lama buku sejarah yang penuh misteri. Kisah pembunuhan yang melibatkan tokoh-tokoh politik yang masih diselubungi tanda tanya hingga saat kini. Mari ikuti perkongsian kami hingga ke penghujungnya. Datuk Nurjan Khan Bahadar, Ketua Wanita UMNO bahagian Papar, yang juga merupakan timbalan menteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah, telah dijumpai mati dibunuh pada 11 Februari 2004 di Shangri-La Hotel pada pukul 9 pagi. Mayat beliau dijumpai di bilik nombor 208 oleh seorang pembantu hotel, chambermaid. Menurut akhbar, NST yang melaporkan peristiwa tersebut menyatakan kepala beliau telah dipukul dan di leher beliau terdapat kesan tikaman. Walau bagaimanapun, fakta ini dikatakan berbeza sedikit dengan akhbar yang lain. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Ilyas Ibrahim memulakan siasatan awal pada 13 Februari 2004 dan menurut beliau, motif pembunuhan kemungkinan besar adalah disebabkan oleh cemburu dan dendam. Namun begitu, dalam tempoh 24 jam, Polis Sabah telah menukar kenyataan bahawa motif pembunuhan adalah rompak dan bunuh. Motif pembunuhan tersebut ditukar walaupun hampir semua akhbar telah menyiarkan kenyataan bahawa barangan Datuk Nurjan tidak ada yang hilang dan bilik hotel tempat mayat dijumpai dalam keadaan kemas dan teratur. Suspek bagi kes ini adalah Azman Bakar alias Samsudin Mustamin, seorang pembantu hotel yang berasal dari Indonesia. Namun suspek telah dilepaskan pada 12 Ogos 2004 kerana ketiadaan bukti yang kukuh. Saksi mendakwa Nurjan menjalinkan hubungan sulit dengan seorang ahli perniagaan Pakistan. Amir Khan Amjad Khan telah mengaku berjumpa mangsa di bilik tidur. Oleh kerana untuk membentuk kes prima facie, hanya mengharapkan keterangan Amir Khan yang telah diputuskan sebagai saksi tidak boleh dipercayai, serta kekurangan motif bagi melakukan pembunuhan, maka suspek utama bagi kes ini dibebaskan. Kenyataan yang dikatakan oleh saksi telah mengundang kemarahan pihak keluarga arwah. Anak sulung arwah mengemukakan permohonan 7 hari kepada Timbalan Pendakwa Raya Nor Bahri Baharudin dan Mohd Azhar Hamin untuk meminta maaf dan mengemukakan bukti kukuh sekiranya terdapat hubungan sulit di antara Datuk Nurjan dan ahli perniagaan Pakistan tersebut. Walau bagaimanapun, permohonan Mohd Fazil Mohd Ali ditolak oleh Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Datuk Ian H.C. Chin Malangnya, sehingga kini belum ada suspek baru yang ditahan atau dikenakan hukuman. Keluarga arwah belum lagi berjaya menuntut bela atas kematian beliau. Kes kematian ahli politik ini kekal misteri sehingga kini. Datuk Krishnasamy Shiman, seorang ahli politik Malaysia berketurunan India yang berwibawa, adalah ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Tenggaroh dan juga Naib Ketua Kongres India Malaysia MIC Negeri Johor. Pada 11 Januari 2008, nasib malang menimpa beliau apabila ditembak mati di bangunan MIC Negeri di Jalan Segat, Johor Bahru. Pada 11 Januari 2008, jam 2.30 petang, semasa beliau memasuki lift di bangunan MIC Johor di Jalan Segat, tragedi berlaku. Beliau ditembak mati di kepala oleh seorang suspek yang dikenal pasti berketurunan India. Setelah kejadian itu, seorang pemandu motosikal Yamaha RXZ merah dilihat bergegas menuju ke jalan Wong Ah Fuk. Mayatnya kemudian ditemui dalam lift oleh Ketua MIC Johor, R. Fithia Mohan. Lebih mengejutkan, beliau telah menerima ancaman bunuh beberapa minggu sebelum kejadian. Namun, motif pembunuhan ini masih kekal sebagai misteri. Krishnasamy baru sahaja tiba di Ibu Pejabat Parti untuk menghadiri mesyuarat jawatan kuasa ketika pembunuh itu mengekori beliau dan melepaskan tembakan semasa mereka berada dalam lift. Mayatnya kemudiannya dikebumikan di perkuburan Hindu Tangkak, Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Husin Ismail, berharap agar suspek tidak melarikan diri ke luar negara. Polis telah menahan 13 orang dan merekodkan 56 kenyataan. Suspek dikatakan seorang lelaki dalam lingkungan 30-an. Berbadan sederhana besar, berkulit sederhana gelap dan berketinggian sekitar 5 kaki 4 inci.
Datuk Mohd Mokhtar Mohd Sharif selaku Ketua Polis Johor mengarahkan DSP Kalwan Singh menemui Ahli Parlimen Bukit Gelugor, Karpal Singh, untuk mendapat maklumat motif politik yang dimaksudkan beliau. Pada 14 September 2008, seorang pemimpin muda MIC ditahan semula di bawah Seksyen 3, 1, Ordinan Kecemasan 1969. Namun hingga saat ini, tiada seorang pun yang telah didakwa. Datuk Muhammad Taha Talib, yang pernah menjadi pemangku Menteri Besar Negeri Sembilan pada tahun 1971, adalah Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan yang dibunuh pada tahun 1982 akibat perebutan jawatan dalam politik UMNO. Rumah beliau terletak di Kampung Sri Asahan, Kemenceh, Negeri Sembilan. Semasa suaminya, Datuk Muhammad Taha Talib, ditembak di luar pagar rumah mereka, Datin Norsiah Othman berada di dalam rumah. Dia terdengar 2 das tembakan, tetapi menyangka ia hanyalah tembakan untuk menakutkan musang. Seorang saksi lain, Sarjan Mohamed Isa bin Haji Sulong, adalah pegawai bertugas di Balai Polis Gemenceh. Pada masa itu, Ketua Polis Tampin ialah Bahadon bin Baharum. Datuk Muhammad Taha Talib dibunuh oleh saingannya dalam UMNO Tampin, Datuk Mokhtar Hashim, yang merupakan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Ahli Parlimen Tampin pada masa itu. Datuk Taha ditembak mati dengan pistol milik Mokhtar di Kampung Seri Asahan, Gemenceh pada 1.30 pagi 14 April 1982. Mokhtar Hashim, seorang pemimpin pemuda UMNO berusia 40 tahun, ditangkap di rumahnya di Petaling Jaya berdasarkan risikan PDRM. Selain Mokhtar, mereka yang terlibat termasuk Rahmat Satiman, Ketua Kampung, Nordin Johan, Peniaga, Aziz Abdullah, PJK, dan Aziz Tumpuk. Pilihan Raya Umum Malaysia 1982 hanya tinggal 8 hari lagi. Berlangsung pada 22 April 1982. Dalam persaingan politik UMNO bahagian Tampin, Taha Talib dan Mokhtar Hashim bertelagah untuk merebut jawatan Ketua Bahagian UMNO. Taha Talib kuat di peringkat negeri, sementara Mokhtar Hashim berpengaruh di peringkat persekutuan. Akhirnya, Taha Talib menang dalam perebutan jawatan tersebut. Tarikh tutup penamaan calon adalah pada 7 April 1982. Siasatan rapi telah dijalankan, termasuk bedah siasat oleh Dr. H.S. Ahliwalia. Ujian balistik mengesahkan bahawa peluru yang membunuh Taha Talib berasal dari pistol miliknya. Walaupun hingga kini belum dapat dipastikan siapa yang menarik picu pistol tersebut, senjata itu jelas milik Taha Talib. Perbicaraan selama 75 hari di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berakhir dengan Hakim Hashim Yeop Sani menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Datuk Mokhtar Hashim. Pada masa itu, Tan Sri Abu Talib Othman adalah peguam negara. Setelah beberapa tahun ditahan di penjara Pudu, Mokhtar diampunkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan hukuman ditukar kepada penjara seumur hidup sebelum dibebaskan pada 1991. Aziz Tumpuk, salah seorang daripada 5 tertuduh, meninggal dunia pada di Ogos 1982 semasa dalam tahanan di penjara Pudu. Perbicaraan turut digemparkan dengan kehilangan buku-buku catatan lokap dan catatan Balai Polis Gombak, di mana Rahmat Satiman, tertuduh ketiga, ditahan selama 42 hari. Peguam Bela Rahmat, Manjit Singh Dillon, mendakwa polis cuba menyembunyikan kebenaran kerana terdapat unsur-unsur siksaan. Polis memberikan perlindungan ketat kepada semua saksi utama dalam kes pembunuhan tersebut. Jenazah Taha Talib dibawa ke Hospital Besar pada 3 Ogos 1982. Selepas bedah siasat, beliau dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seri Asahan. Antara kenamaan yang hadir ialah Datuk Musa Hitam. Mokhtar Hashim juga dilihat hadir di rumah Taha Talib. Bagi menghargai jasanya, sebuah sekolah menengah telah dinamakan sempena namanya, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mohd Taha di Gemenceh. Abdul Samad bin Gul Ahmad Mianji merupakan seorang bekas ahli politik Malaysia yang disegani dari Kelantan. Beliau pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Pasir Mas Hulu, Kelantan, mewakili Parti Islam Se-Malaysia, PAS, dari tahun 1964 hingga kematiannya pada Julai 1967.
Selain menjadi ahli parlimen, jawatan terakhir yang disandang beliau ialah Timbalan Ketua Pemuda PAS Pusat dan ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat. Pada 3 Julai 1967, Samad Gul meninggalkan pejabat perhubungan PAS Kelantan di Jalan Datuk Pati selepas menghadiri perjumpaan sempena Maulud Nabi. Ketika berjalan menuju keretanya di Jalan Hulu Pasar, tragedi berdarah menimpanya. Seorang pengintip polis Kuan Hek Nong melihat Samad Gul berdiri di samping keretanya dengan tangan memegang bahagian telinga kanannya. Darah mengalir dari tengkuknya. Kejadian itu terjadi sekitar jam 12.15 tengah malam. Kuan segera mendekati Samad yang kemudian menyerahkan kunci keretanya untuk dibawa ke hospital. Namun Kuan memilih untuk menahan sebuah kereta sewa yang sedang melintas. Samad memberitahu Kuan bahawa beliau adalah seorang ahli parlimen. Dalam masa singkat, mereka tiba di hospital pada jam 12.25 tengah malam, di mana Samad Gul menerima rawatan awal dari seorang pegawai perubatan bernama Dr. Wong Chong Wah. Nasib malang menimpa Samad Gul dengan pihak hospital mengesahkan beliau telah menghembuskan nafas terakhir pada pukul 6 pagi. Menurut laporan rasmi hospital, kematian beliau disebabkan oleh kecederaan otak yang dialami. Sebenarnya, selepas Kuan Kek Nong menghantar Samad Gul ke hospital, dia kembali ke tempat kejadian di Jalan Hulu Pasar untuk menyiasat, tetapi tidak menjumpai sebarang bukti di sekitar kawasan itu. Namun, ketika memeriksa lorong belakang, Kuan menemui sebilah kapak kecil terletak di atas peti-peti ikan. Dia memberitahu magistrat bahawa kapak kecil tersebut mempunyai kesan darah dan beberapa helai rambut, memberikan petunjuk penting dalam siasatan. Pada 4 Julai 1967, pada pukul 4.40 pagi, pihak polis menahan Mat Daud bin Sahak, seorang pengayuh beca berusia 30 tahun dari Sungai Golok, yang lebih dikenali sebagai Pak Dek. Beliau didakwa membunuh Samad Gul di Jalan Hulu Pasar dengan menggunakan kapak kecil pada tengah malam 3 Julai 1967. Pak Dek tidak dibenarkan ikat jamin pada masa itu. Walaupun tertuduh dilihat berdekatan tempat kejadian, tiada bukti menunjukkan Pak Dek berada di lokasi sewaktu serangan berlaku dan tiada saksi melihatnya bersama kapak kecil sebelum kejadian. Pada 3 April 1968, Yang Arif Said Othman Ali memutuskan untuk membebaskan Pak Dek tanpa memanggilnya membela diri. Hakim bersetuju dengan peguam bela bahawa Pak Dek tidak perlu dipanggil membela diri terhadap keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi pendakwa. Sehingga saat ini, pembunuh Samad Gul masih bebas berkeliaran, meninggalkan masyarakat dengan pertanyaan yang belum terjawab dan rasa keadilan yang terhimpit. Dr. Joseph Fernandes, seorang tokoh politik terkemuka dan ahli Dewan Undangan Negeri Kedah bagi kawasan Lunas, telah ditembak mati pada 4 November 2000. Beliau meninggalkan seorang isteri, Dr. Rosemary Lords, dan seorang anak perempuan, Ophelia Ann, yang merupakan pelajar perubatan tahun akhir berusia 23 tahun. Dr. Fernandes memulakan kerjaya politiknya dengan menyertai MIC pada tahun 1975. Keupayaan dan dedikasinya dalam politik menyebabkan beliau terpilih menjadi Ketua Pemuda MIC Kedah dari tahun 1979 hingga 1990. Kepercayaan dan sokongan rakyat terhadap beliau jelas terbukti apabila beliau berjaya memenangi pilihan raya pada tahun 1995 dan sekali lagi pada tahun 1999 mewakili kawasan Lunas, Kedah. Tragedi pembunuhan beliau meninggalkan kesan mendalam dalam dunia politik dan masyarakat tempatan, mengingatkan kita tentang dedikasi beliau terhadap khidmat awam. Dalam pilihan raya umum 1999, Dr. Joe Fernandes, BN, berjaya meraih 9760 undi, mengalahkan M. Kathiravello, DAP, yang mendapat 5060 undi, dan Ibrahim H. MD Rashdi, bebas, yang memperoleh 2168 undi, dengan majoriti kemenangan sebanyak 4,700 undi. Lunas merupakan salah satu daripada 3 kerusi DUN di bawah kawasan P17 Padang Serai bersama-sama dengan Kuala Ketil dan Merbau Pulas. Walaupun majoriti pengundi di Lunas adalah Melayu,
Kerusi ini diberikan kepada MIC sebagai tanda kerjasama erat dalam Barisan Nasional. Pada 4 November 2000, kira-kira pukul 1.30 petang, Dr. Joe Fernandez sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dan terperangkap dalam kesesakan jalan raya di persimpangan Jalan Maju dan Jalan Harapan dekat Bukit Mertajam. Kejadian tragis ini berlaku ketika beliau dalam perjalanan pulang untuk makan tengah hari di rumahnya di Taman Bukit Mertajam, hanya 500 meter dari kliniknya. Ketika berada di Jalan Maju, dua lelaki bermotosikal melepaskan tembakan ke arah kenderaan jenis Nissan Terrano yang dipandu oleh Dr. Joe Fernandez. Penyerang tersebut kemudian melarikan diri ke arah Sungai Rambai, Lunas, Kedah. Suspek dipercayai sebagai pembunuh upahan. Dr. Doshinda Singh yang berada di lokasi kejadian memberikan rawatan kecemasan dan segera membawa Dr. Joe ke Hospital Pakar Bukit Mertajam. Pakar patologi, Datuk Dr. Bhupinder Singh, mengesahkan bahawa Dr. Joe meninggal dunia akibat tembakan tepat di kepala dengan menggunakan pistol jenis revolver 38. Tragedi ini meninggalkan kesan mendalam kepada komuniti dan menimbulkan rasa kerisauan di kalangan masyarakat. Pada 25 April 2008, Mahkamah Koroner Bukit Mertajam di bawah Koroner Emun Mageswari mengeluarkan arahan kepada pihak polis untuk membuat siasatan lanjut open verdict kerana tiada keputusan yang jelas dapat dicapai. Mahkamah tidak mengesyaki dan menolak kemungkinan bahawa Dr. Joe telah dibunuh akibat masalah perniagaan, politik atau perhubungan peribadi dengan mana-mana pihak. Ahli kimia dan balistik mengesahkan bahawa senjata api yang digunakan dalam rompakan Southern Bank di Petaling Jaya dan pembunuhan Dr. Joe Fernandez adalah senjata api yang sama. Seorang suspek kes rompakan di Southern Bank pada 18 Mei 2001 dalam kenyataan beramaran mengakui bahawa dia dan 3 rakannya merancang untuk membunuh Dr. Fernandez. 2 rakannya terbunuh dalam rompakan bank itu. Pada 26 April 2008, Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan menyatakan bahawa kes pembunuhan Dr. Joe Fernandez akan ditutup melainkan jika ada saksi ataupun petunjuk baru. Sepucuk pistol yang ditemui telah diuji secara balistik dan terbukti digunakan untuk membunuh Dr. Fernandez, namun ia hanya merupakan keterangan forensik sahaja. Sehingga saat ini, belum ada seorang pun yang didakwa atas kesemua kes pembunuhan itu. Seolah-olah kes ini adalah sebuah teka-teki yang tidak kunjung terpecahkan, seperti bunga mawar yang masih terbungkam di dalam kuncupnya, menunggu saat yang tepat untuk mekar. Keadaan ini memperlihatkan betapa rumitnya penyelidikan ini, di mana kebenaran seperti matahari yang terus terhalang awan sulit untuk dijangkau. Kita jumpa di video seterusnya. Itu sahaja untuk episod kali ini. Sekiranya anda ingin mendengarkan kes-kes jenayah yang lain ataupun kisah-kisah misteri yang belum terungkai, boleh tengok di channel kami.